الله عليه وسلم كافة من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين وعلى كل الصحابات والقرابات والتابعين تابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى آبائنا وأمهاتنا ولمشايخنا وإلى أئمة المجتهدين من العلماء والفقهاء والشهداء والصالحين شاءوا لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala dini kullih walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faya ibadallah ittaqullah usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam ورغم أنف رجل دخل عليه رمضان ثم انسلخ قبل أن يغفر له أو كما قال صدق الله العظيم وصدق رسول كريم. Yang saya muliakan Fadil Ustaz Naudi, Tuan Imam, Tuan Bilal, Tuan Siak, barisan jawatankuasa Masjid Sungai Lang, seterusnya para asatizah, tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu, ayah, dimati Allah SWT sekalian. Apa khabar semua? Sihat ya? Alhamdulillah. Jaranglah ya kalau puasa ni, insya-Allah ya, kita antara hikmah berpuasa adalah memberikan kesihatan. Dan lagi tuan-tuan mati Allah, puasa ini selain dia menjaga dari sudut kesihatan, dia menjaga dari sudut kesihatan roh. Ya, sebab kita jaga kesihatan makanan, ya, minuman, ya, roh kadang-kadang kita tak jaga. Ya, jasad kita jaga dengan berpuasa, ya, tapi roh kita tak jaga. Roh itu adalah ya diri kita sebenarnya, yang mana kesihatannya adalah ya dengan kita banyakkan baca Quran, ya, zikir dan sebagainya. Itu makanan roh kita. Ya, dan ianya perlu dijaga, ya, kerana dialah menjamin kesihatan kita jasmani dan rohani. Baik, alhamdulillah ya, kita berada ya berapa Ramadan dah tuan-tuan? 9. Ya, 9. Sekejap je tuan-tuan, 9 dah ya? Lebih kurang 21 hari lagi baki ya. Menunjukkannya tuan-tuan, kita tidak boleh tunggu, kita tidak boleh ya duduk dengan rasa membiarkan Ramadan begitu saja ya. Sebab apa tuan-tuan? Kita maklum bahawa Ramadan datang kepada kita dengan Allah gandakan tawaran-tawaran, ya, pahala berganda-ganda, berbentuk puluh, berbentuk ratus, berbentuk ribu, ya, kepada kita. Tinggal lagi kita nak sahut tawaran tersebut. Ya, adakah yang nak sahut tawaran tersebut ada kita saja di sini? Ya, abang-abang, kakak-kakak ya yang berada di luar sana, ya, yang jaga kedai Happy Bomb tu,
Saya terkejut tuan-tuan, setiap 100 meter saya kira dia dah boleh jual mercun, maka bolehlah buka lagi meriah daripada masjid dah dia punya kedai dia. Adakah abang-abang kat sana mereka tidak ditawarkan? Adakah mereka-mereka yang di rumah, yang tak datang berjemaah, yang tidak datang bersama-sama menghidupkan malam-malam Ramadan itu, tidak ditawarkan oleh Allah SWT kepada mereka? Tawaran Allah SWT ini diberikan kepada semua, bukan semestinya Tok Imam je dapat. Bukan Ustaz Nodi je dapat tawaran tersebut. Bukan IJK masjid saja, tetapi kepada mereka semua Allah tidak memilih hamba-hambanya. Sebab itu tuan-tuan mati Allah, kunci kepada mereka yang boleh menyahut akan tawaran tersebut adalah sabar. Malam ni saya nak kongsi perihal sabar, yang mana ianya kunci kepada kita boleh momentum terus berada di malam-malam Ramadan sehinggalah di penghujungnya. Kalau kita tak sabar tuan-tuan, pukul 12 tengah hari dahaga tu panas sekarang ni 9 Ramadan ni, wallahu alam berapa hari yang dah hujan. Maknanya kalau tak sabar pergi kat peti ais pukul 12 tengah hari, siapa pun tak tahu, anak-anak pergi sekolah. Ada pula belen cendol malam sahur buka semalam, elok lagi tak sabar, pelan-pelan dia minum kerana tak sabar. Kalau dia tak sabar tuan-tuan, dia balik dah, tak sama-sama dengan kita ada di sini. Saya difahamkanlah kebanyakan masjid, alhamdulillah, dah 9 Ramadan ni, kemajuan saf kita ni semakin lama semakin ke depan. Dulu masih 1 Ramadan, 2 Ramadan, Masya Allah, sampai ke belakang tu, setiap masjid saya tengok sama je, semuanya maju ke depan. Sama ada kat depan ni masjid ni makin kecil ke ataupun macam mana, saya wallahu alam tak tahu. Masjid Kelanang pun sama. Muslimat tu kami buka besar sikit kan, malam 1-2 Ramadan, cukup seminggu tutup. Jadi hadirin mati Allah SWT sekalian, sebab itu kunci kepada kita nak beramal ni adalah sabar. Innama yuwaffas sabirin ajrahum bighairi hisab. Allah SWT berfirman, hanya saja orang yang sabar ni Allah nak bagi dia pahala yang sempurna, yang tidak terkira. Siapa yang dapat, yang bukan sekadar cakap tapi dia nak praktikkan sabar tu, sangat suka tuan-tuan. Kalau tidak tuan-tuan mati Allah, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, antara nabi yang kita tahu 25 rasul, yang wajib kita ketahui, yang disebut dalam Al-Quran, 5 daripadanya disebut sebagai ulul azmi, dan di antara ulul 5 itu adalah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana apa? Kerana baginda lah yang paling sabar atas ujian-ujian yang Allah berikan. Sebab apa tuan-tuan? Sebab nak bagi tahu, nak bagi pengajaran kepada kita umatnya. Kalau kita ni diuji sikit tak boleh nak sabar kan, puasa baru 13 jam pun tak tahan kan, lagi-lagi saat pukul 7 lagi tak boleh tahan kan. Dia pukul 7 tu, aduh lambat betul nak 7.25. Kenapa tak 7.24 dah sekarang? Kenapa tak 7.5 minit kan? Dia kira kat situ. Sebab kalau pukul 3 petang dia tak kisah sangat, pukul 7 tu dia kisah.
kan? Kenapalah tak 75 minit, kenapa 7.24 kan? Sebab apa? Sebab nak melatih diri kita. Puasa itu melatih kita untuk bersabar. Ya, puasa ni tuan-tuan, dia adalah satu ibadah, bukan sekadar untuk kita wajib menahan lapar dan dahaga, tetapi nak merungkaikan erti sabar yang sebenar. Keluar je Ramadan tuan-tuan, kita rasa strong. Kita rasa kuat. Kerana apa? Sebab kita dah biasa dengan lapar dan dahaga, dah biasa dengan panas, kita boleh berpuasa, dengan kita boleh tahan minum, tahan makan. Maknanya tuan-tuan mati Allah, puasa itu sebenarnya mengajar kita untuk bersabar. Ni kita nak berada malam, setiap malam ni 9 ni pun dah tinggal berapa orang keratnya tuan-tuan. Ni Masjid Sungai Lang. Masjid lain pun saya wallahu alam. Kalau surau-surau lagilah. Man qamal ma'al imam hatta yansarifu kutiba lahu ka qiyamul lailah. Ni ganjaran orang yang bersabar. Tak kiralah tuan imam buat 8 ke 20 ke 20 kalau tak tazkirah samalah masjid saya. Tak ada tazkirah buat buat 20, ada tazkirah buat 8. Kalau buat 20 juga lagi tak sabar kan, balik semua belaka. Kita buat 8 barulah dia orang tenang kan. Hadis riwayat Imam Tirmizi bertaraf hasan sahih. Barang siapa yang qama tu bermaknanya dia tarawih, dia bertazkirah macam kita sekarang ni, hatta ma'al imam hatta yansarifu, sehingga imam tu pergi. Mana imam? Imam jangan pergi lagi. Bab panduannya pada imam. Kalau imam tak pergi tuan-tuan jangan pergi dulu. Tuan-tuan jangan bersurai lagi. Tunggu imam bersurai dulu. Dia punya panduannya pada imam. Padanya Allah catatkan mereka ini bersama dengan imam, sehinggalah imam selesai sama, dia tak balik sebelum imam, maka ditulis baginya seperti berkiam sepanjang malam. Sebab tu tuan-tuan kena sabar. Sabar kita dengan berpuasa di siang hari, sabar kita di malamnya, walaupun kita tahu keletihan sebagainya, ni nanti nak balik, nak siap-siap tidur dan bangun untuk sahur, kemudian nak teruskan dengan besoknya kerja dan sebagainya, maka semua itu kita terikat dengan kesabaran. Sebab itu tuan-tuan mati Allah, saya nak menyebut bahawasanya kesabaran ini bukan ianya perlu kita saja yang miliki. Para rasul, para anbiya, sebagai contoh, Allah SWT nukilkan dan rakamkan dalam suratul Kahfi bagaimana Allah SWT ingin mengajar kepada Nabi Allah Musa AS akan erti sabar tuan-tuan. Apabila Nabi Khidir mengatakan kepada Musa, kamu tidak akan mampu untuk mengikutiku kerana kamu tak sabar. Kata Nabi Allah Musa, insyaAllah aku boleh sabar. Syaratnya jangan kamu bertanya apa aku buat, kata Nabi Khidir. Baiklah, kata Nabi Allah Musa. Ni tengok Allah nak mengajar bagaimana seorang rasul pun diajar akan erti sabar. Apabila Nabi Khidir membocorkan sampan milik orang miskin, kata Nabi Musa, kenapalah kamu buat begitu? Kan sampan tu elok, yang kamu bocorkan buat apa? Dah tak boleh guna dah, si nelayan yang miskin ni, atas sampannya. Nabi Khidir kata, kan dah cakap, kalau kamu nak ikut aku, nak belajar dengan aku, jangan bertanya. Okey, second chance, kata Nabi Musa. Okey, second chance, jalan pergi ke tepi laut,
nampak seorang budak, bunuh seorang budak. Kan? Kata Nabi Musa, wahai Khidir, budak tu elok aja, ya? Kenapa kamu membunuh dia? Kan budak tu tak berdosa dan sebagainya. Nabi Khidir kata, kan aku dah cakap jangan bertanya, kan, apa yang aku buat. Kamu hanya tengok dan lihat saja. Okeylah. Kali ketiga, tolong lepas ni kalau abang tanya, kita tidak ada lagi urusan. Bawalah Nabi Khidir bersama Musa satu kampung, iaitu mencari upah, membina sebuah rumah. Dan apabila dah siap, Nabi Musa kata pada Nabi Khidir, wahai Khidir, jom kita minta upah daripada orang kampung, sebab kita telah bina rumah di kampung mereka. Nabi Khidir mengatakan, wahai Musa, kan dah aku cakap jangan bertanya apa yang aku buat dan kita buat hari ini. Maka berakhirlah sesi pembelajaran tentang kesabaran. Kenapa begitu, tuan-tuan? Kerana Nabi Allah Musa, dia tidak boleh melihat perkara-perkara yang pelik, perkara-perkara yang jelek. Dia mesti nak bertanya. Tapi sebenarnya Nabi Khidir dah bagi tahu, segala yang aku buat ni adalah ladunni, ilmu daripada Allah yang aku pun tak tahu kenapa Allah suruh buat demikian. Cuma nak mengajarkan kamu jangan bertanya. Itu je. Sabar. 3 siri daripada kisah itu, maknanya Nabi Musa barulah tahu bahawa Allah nak mengajar Nabi Musa akan erti kesabaran. Sebab apa? Sebab lepas ni Musa akan bertemu orang yang lebih hebat, iaitu Raja Fir'aun yang dahsyat. Kalau tidak diajar erti sabar, tidak belajar dengan erti akan pengorbanan dan sebagainya, mana mungkin boleh melawan Fir'aun yang maha dahsyat itu. Ni kita nak bagi tahu bahawa sirah pun memberitahu kepada kita, sabar itu sangat hebat, tuan-tuan. Dalam Al-Quran lebih kurang 90 ayat ataupun patah perkataan yang bercerita tentang kesabaran. Kita ada pintu orang yang berpuasa, pintu sedekah untuk masuk syurga, pintu rayyan untuk orang berpuasa, pintu ilmu, pintu orang bersabar pun sudah ada ditempatkan bagi mereka yang mana tidak ternilai. Yang mana yang saya bacakan tadi, innama yuwaffa sabirin ajrahum bighairi hisab. Tidak ternilai ganjaran bagi mereka yang mempunyai sifat sabar. Jadi tuan-tuan mati Allah, tip untuk kita teruskan momentum, sehinggalah kita berada di hujung Ramadan, iaitu memiliki sifat sabar. Sabar bagaimana? Bukan sabar ini sabar atas ujian, musibah, sahaja. Sabar dengan menahan ataupun tidak melakukan kemaksiatan. Sabar untuk melakukan ketaatan itu juga perlu kita miliki untuk kita terus berada di malam-malam Ramadan, berada di siang-siang Ramadan, agar kita terus mencapai sifat takwa, yang mana Allah SWT sebut, la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kamu mendapat erti, memiliki sifat takwa. Sebab apa? Sebab tak semua orang dapat. Sebab itu Allah bagi tahu la'alla ni tak semua yang memiliki, tak semua yang dapat. Kalau Allah menggunakan asakum, mudah-mudahan, dia lebih signifikan lah. Kalau kita tengok dari sudut bahasa, asa dengan la'alla ni, la'alla ni lebih sukar nak mencapai, tapi tak mustahil capai. Maknanya tuan-tuan mati Allah, ikut aja apa yang baginda Nabi tunjuk, ikut apa yang diajarkan oleh salafus soleh. Apa yang kita buat hari ini, tarawihnya 8 ataupun 20, witirnya 3, walaupun kita tak buat di rumah, semua itu adalah telah ditunjukkan
oleh salafus soleh, orang-orang kita yang ulama kita terdahulu. Jadi hadirin mati Allah SWT sekalian, saya tutup dengan sebuah cerita tuan-tuan berdasarkan hadis yang saya baca tadi, iaitu orang yang dicela oleh Allah SWT oleh baginda Nabi, iaitu orang yang mendapat peluang masuk Ramadan, menemuinya kemudian berlalu Ramadan itu dalam hidupnya sebelum dia mendapat keampunan, maka celakalah bagi orang tersebut. Hadis ini tuan-tuan memberi satu amaran kepada kita dapat melalui 9 Ramadan dan berbaki lagi 21. Andai kata kita berada di 1 Syawal nanti tuan-tuan, Allah SWT tidak mengampunkan dosa kita dan kita tidak dapat pengampunan daripada Allah SWT, maka baginda Nabi diberitahu oleh Jibril ketika Nabi turun daripada mimbar, wahai Muhammad, engkau amin saja, aku nak doakan orang yang masuk Ramadan tapi di akhir Ramadan dia tak dapat pengampunan dosa. Nabi kata amin. Nabi mengaminkan doa Jibril alaihissalam. Di tuan-tuan mati Allah, amat sia-sialah orang yang dapat peluang masuk Ramadan tetapi tidak mendapat pengampunan di sisi Allah Subhanahu taala. Seperti sebuah kisah lah tuan-tuan, saya nak bagi kita dapat Ramadan ni seperti kita berada seperti saya nak buat satu kisah lah dua orang ni dia nak repair bumbung bangunan. Apabila dia dengan kawan dia lah ibarat saya nak ceritakan ibarat kita dapat Ramadan ni bila dia nak pergi repair bumbung di sebuah apartmen, tiba-tiba apartmen tadi liftnya rosak. Liftnya rosak. Dekat tingkat berapa, Mat? Tingkat 40. Amboi, jenuh kita nak naik ni. Tapi nak macam mana, tuan rumah suruh kita buat juga ni. Kan tidak tak raya dia. Bumbung dia tak elok, masuk air. Nak tak nak bawa alat semua nak repair, naiklah tangga. Naik tangga tingkat 1, tingkat 2, tingkat 4 sampai tingkat 40. Sampai tingkat 40, si dua pekerja ni memuji satu sama lain. Tahniah, berita baik. Kita ada berita baik dan ada berita buruk. Berita baik apa? Berita baik kita berjaya naik tangga sampai ke tingkat 10, ke tingkat 40. Memanglah alhamdulillah. Apa yang berita tak baik? Berita tak baiknya ialah kita salah bangunan sebenarnya. Bangunan kita sebelah sana, bukan bangunan ni. Atau macam mana? Kena turun, kena naik balik kat sana. Maknanya tuan-tuan mati Allah, gitulah. Kalau kita dah dapat masuk Ramadan, tak dapat pengampunan, tak dikasihi Allah, kan? Maka sia-sialah hidup kita tuan-tuan. Mudah-mudahan menjadi pengajaran kepada kita. Dan sebagai kesimpulannya, teruskan momentum kita berada di malam-malam Ramadan. Teruskan memiliki sifat sabar dengan kita belajar sabar itu melalui ibadah puasa. Ibadah puasa tuan-tuan secara langsung yang sebenarnya dia mengajar kita erti sabar. Contohnya saya kata tadilah, kita tahan makan, tahan minum walaupun kita dahaga, walaupun kita lapar, kan? Itu semua mengajar kita sabar. Puasa kita tahan untuk melihat benda-benda yang haram, tahan untuk kita bercakap benda-benda yang tidak berfaedah, kita tahan tidak menulis benda-benda yang tak baik di FB dan media sosial dan sebagainya. Semua itu sebab apa? Sebab kita berpuasa. Sebab apa? Kalau kita buat, rugi pahala puasa. Maka di situ secara tidak langsung bahawa puasa itu mengajar kita erti
sabar. Sekadar itu tuan-tuan, ampunan maaf. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna bit ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil karim wa ala alihi washabbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.